Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan masuk subtopik yang terakhir, iaitu penyah tinjaan. Nyah ni maksudnya buang. So, kalau penyah tinjaan, maksudnya buang tinja. Okey, daripada usus kecil yang mana yang this one? Ada makanan yang tak tercerna. Contohnya macam biji cili ataupun butir jagung. Butir jagung ni kadang-kadang lah, taklah semua jagung tak tercerna kan? Okey, dan juga makanan yang tidak diserap. Contohnya macam serat, sisa rembesan salur pencernaan yang enzim-enzim tu lah. Air dan juga sel-sel mati akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar ada 3 bahagian. This one, usus besar yang menaik, yang melintang dan juga yang menurun. So, makanan daripada usus kecil tadi dalam keadaan cecair akan masuk ke dalam usus besar. Apa yang berlaku dalam usus besar ni adalah proses penyerapan semula air dan juga garam mineral. So, makanan daripada keadaan cecair ni akan bertukar menjadi pepejal. Kita panggil dia sebagai tinja. Tinja ni pula akan bergerak melalui proses peristalsis. Okey, nampak tak proses peristalsis tu berlaku? Okey, kejap Okey, proses peristalsis ni lah yang menolak tinja. So, kemudiannya tinja ni akan masuk ke dalam rektum. Rektum adalah tempat penyimpanan sementara tinja. So, tinja ni disimpan sementara dalam rektum. Sementara dia nak dikeluarkan daripada tubuh kita lah. Kemudian apa yang berlaku bila tinja tu dah banyak, akan ada signal sampai ke otak yang mengatakan bahawa it is time. Jadi kita pun bergegaslah pergi ke tandas. Bila pergi ke tandas, makanya lubang dubur kita tu sebenarnya dalam keadaan tertutup. Tapi bila kita dah bersedia, jadi lubang dubur tu akan terbuka secara automatik. Kemudian tinja akan keluar daripada tubuh kita melalui dubur. Kemudian lubang dubur tu akan tertutup semula. Okey, sebagai info tambahan, Mualimah nak terangkan kenapa sembelit boleh berlaku. Okey, sembelit ni apa? Sembelit ni adalah kesukaran untuk membuang air besar bila mana kita punya najis tu mengeras. Kenapa dia boleh mengeras kan? Daripada usus kecil, ada makanan yang tidak dicerna ataupun makanan yang tidak diserap akan masuk ke dalam usus besar dalam keadaan cecair. So, kejap kita tengok makanan yang tidak dicerna dan juga tidak diserap masuk ke dalam usus besar dalam keadaan cecair. Dalam usus besar, proses penyerapan semula air dan garam mineral berlaku. That's why lah tadi dalam keadaan cecair kan. Bila air dah diserap, dia akan bertukar menjadi keadaan pepejal. Kita panggil sebagai tinja. Tinja ni bergerak melalui proses peristalsis. Tu yang Maklimah suka dekat video ni sebab nampak dengan jelas proses peristalsis tu berlaku. Okey, sembelit pula berlaku bila mana terlalu banyak air yang diserap daripada tinja. Okey, memang dalam usus besar ni proses penyerapan semula air berlaku. Tetapi kalau terlalu banyak air yang diserap daripada tinja tu, maka tinja tu akan jadi mengeras. Macam ni lah nampak. Macam batu pun ada kan. Okey, faktor yang kedua, mungkin juga peristalsis tu berlaku dengan perlahan. Bila perlahan, makanya tinja tu bergerak daripada kawasan ini ke kawasan yang ini dengan sangat perlahan. Macam tu. Okey, faktor seterusnya mungkin juga faktor pemakanan. Okey, kita makan makanan yang kurang serat. That's why lah kena makan makanan yang kaya dengan serat. Contohnya macam buah-buahan. Okey, faktor lain mungkin juga sebab stres. Jangan tak tahu kalau stres mungkin juga menyebabkan sembelit.
dan lain-lain atau faktor kesihatan yang lain. Okey, itu je. Assalamualaikum.